Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fizikri bin Muhammad Ali, C20B1536 dari kumpulan 1. Saya ingin menerangkan tentang piramid Freytag yang telah kami gunakan untuk menyusun struktur plot cerita kami yang berjudul Lerai. Piramid Freytag adalah salah satu struktur dramatik tertua. Dibangunkan oleh Gustav Freytag pada pertengahan abad ke-19. Struktur ini telah menjadi begitu meluas, ramai penulis terbaik telah menggunakannya untuk menulis cerita mereka sendiri. Walaupun mereka tidak tahu ia dipanggil piramid Freytag. Struktur dramatik ialah idea yang berasal dari puisi Aristotle bahawa cerita yang berkesan boleh dipecahkan kepada unsur-unsur, biasanya termasuk eksposisi, aksi meningkat, klimaks, aksi jatuh dan resolusi. Dan apabila penulis membina cerita, mereka harus memasukkan 5 elemen ini. Gustav Freytag pada asalnya merumuskan Freytag's Pyramid dalam buku 1863, Freytag's Technique of the Drama, dan sejak lebih 150 tahun yang lalu, ia telah menjadi salah satu struktur dramatik yang paling biasa diajar di dunia, menemui jalan masuk ke beribu-ribu darjah dan bengkel penulisan. Terdapat 5 elemen piramid Freytag, antaranya ialah introduction, rising movement, climax, falling action dan yang terakhir denouement. Kami menggunakan struktur ini untuk membina struktur plot bagi cerita kami yang berjudul Lerai. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Syed Azrul Hassani bin Syed Azri, bernombor metrik C20A1607. Pada peringkat pertama piramid Freytag, iaitu exposition, kami memperkenalkan seorang lelaki yang bermimpi untuk mempunyai kehidupan yang lebih baik sejak dia kecil lagi. Nama watak utama tersebut ialah Aidil. Aidil yang pada masa itu berusia 5 tahun telah menghadapi cabaran dalam hidupnya apabila ibunya meninggal dunia akibat kemalangan. Selepas beberapa bulan, ayahnya berkahwin baru dengan seorang wanita yang mempunyai seorang anak. Sejak dari itu, kehidupan Aidil berubah sepenuhnya. Dia sering dipinggirkan oleh ayahnya yang memberikan kasih sayangnya lebih kepada isteri barunya dan anak tirinya itu. Aidil juga sering dimarahi oleh ayahnya dan dipergunakan ibu dan adik tirinya itu. Jadi pada satu malam di hening, Aidil bermimpi yang dia mempunyai kehidupan yang sempurna dan dicintai oleh orang sekelilingnya, terutama bersama si dia. Tersentak dari tidurnya, dia bertekad untuk mengubah hidupnya menjadi lebih baik dan mencapai seperti apa yang dimimpikannya itu. Saya Nur Syamimi binti Muhammad Rasli dan nombor metrik C20A1285. Untuk bahagian rising action atau tindakan meningkat, iaitu 3 peristiwa utama yang menambahkan urgensi ketegangan pada plot, komplikasi atau kekecewaan yang membawa kepada climax. Peringkat kedua piramid Freytag ialah rising action. Kami menceritakan tentang kehidupan Aidil di zaman remajanya ketika dia berusia 16 tahun. Aidil merupakan seorang pelajar cemerlang dan disukai ramai. Di sekolahnya, Aidil tertarik dengan seorang gadis yang bernama Akila. Akila merupakan seorang gadis berkacamata dan baik sehingga mampu memikat hati Aidil. Hubungan Aidil dan Akila semakin erat dan mereka berdua saling melengkapi antara satu sama lain dari segi pelajaran dan juga kehidupan. Setelah 2 minggu belajar, kelas mereka didatangi oleh pelajar baru dan ternyata pelajar tersebut ialah kawan baik Aidil semasa kecil, iaitu Abdullah. Bermula sejak itu, Aidil, Akila dan Abdullah menjadi semakin rapat. Mereka bertiga sering bersama dan saling membantu antara satu sama lain sehingga mereka bertiga mendapat keputusan yang cemerlang dalam SPM. Setelah memperolehi keputusan yang cemerlang dalam SPM, mereka bertiga berpisah disebabkan kerana ingin melanjutkan pelajaran. Aidil telah melanjutkan pelajarannya dalam bidang keusahawanan, Akila dalam bidang akaun dan Abdullah pula dalam bidang perkapalan. Aidil dan Abdullah kini terputus hubungan kerana Abdullah telah melanjutkan pelajarannya dalam bidang perkapalan dan hanya tinggal Aidil dan Akila sahaja yang masih berhubung antara satu sama lain. Aidil dan Akila sentiasa bersama walaupun mereka berdua berada di lokasi yang berbeza. Jadi seorang lelaki yang baik. Dia sentiasa menemani Akila mengulang kaji dan menyiapkan tugasan yang diberikan oleh pensyarah. Aidil juga sentiasa menghargai waktu-waktunya bersama Akila. Dan dia juga tidak tahu hari tersebut berkemungkinan hari terakhir untuk perhubungan mereka berdua.
maka Aidil sentiasa bersyukur. Akila juga sering mendapatkan keputusan yang cemerlang dan memperoleh anugerah dekan pada beberapa semester dengan pertolongan dan dorongan daripada Aidil. Pada waktu yang sama, Aidil juga bernekat untuk mencapai apa yang diimpikannya sejak kecil. Aidil seorang pelajar yang bijak dan rajin. Dia telah melakukan beberapa kerja sambilan walaupun dia masih lagi melanjutkan pelajarannya. Aidil masih bekerja keras dan belajar dengan bersungguh-sungguh tanpa pengetahuan Akila yang hanya sekadar tahu bahawa Aidil hanya sibuk melakukan sesuatu perkara lain. Setelah beberapa tahun, Aidil kini berada di akhir semester manakala Akila telah berjaya menjadi seorang akaunten di sebuah syarikat swasta. Kemudian, Aidil sedar sikap Akila semakin lama semakin berubah. Akila sering mencari punca untuk menimbulkan pergaduhan dalam perhubungan mereka. Walau bagaimanapun, Aidil masih berfikiran positif terhadap Akila meskipun saat itu dia sangat memerlukan dorongan Akila kerana dia bakal menduduki peperiksaan akhir. Kemudian, Aidil menghubungi Akila untuk menanyakan kenapa sikap Akila semakin berubah. Akila memberitahu bahawa dirinya sangat serabut dan memerlukan waktu untuk menyendiri. Sejak kejadian itu, Aidil semakin dilupakan. Kemudian, Aidil pun menghormati keputusan Akila dan masih berfikiran positif terhadap Akila. Kini, dia masih meneruskan hidup tanpa Akila dan masih setia menunggu kehadiran Akila. Di peringkat ketiga iaitu Climax menceritakan kisah Akila yang kembali setelah sebulan menyendiri dengan berita yang sangat mengejutkan untuk diri Aidil. Akila menghubungi Aidil setelah sebulan menyepikan diri dengan hanya untuk memberitahu bahawa dirinya telah mempunyai teman pengganti yang baru yang lebih berkerjaya berbanding diri Aidil. Lebih mengejutkan lagi apabila Akila meminta Aidil untuk memutuskan hubungan mereka. Hal ini sangat membuatkan diri Aidil kecewa dan terkilan dengan keputusan Akila. Walau bagaimanapun, Aidil ikhlas dan redha dengan keputusan Akila meskipun hatinya sangat terluka. Kemudian, Aidil mengambil masa menyendiri untuk mengubati luka di hatinya sendiri. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Siti Nurfatia binti Rasidin, nombor matrik C2021458. Pada peringkat keempat piramid Freytag iaitu Falling Action, bahagian ini menceritakan tentang kembalinya sahabat baik Aidil iaitu Abdullah. Pada hari dia teringat tentang sahabat baiknya iaitu Abdullah, lalu dia terus menghubungi untuk meminta nasihat daripadanya. Aidil berjaya menghubungi kerana kini Abdullah sudah menghabiskan pelajarannya. Lalu Abdullah mengajak Aidil untuk keluar berjalan menenangkan fikirannya. Abdullah menasihati Aidil agar melepaskan sahaja Akila dan melupakan segala tentangnya sehingga sanggup meluangkan masa bersama demi membantu Aidil melupakan bekas pasangannya itu. Setelah beberapa hari, Aidil terdetik untuk melihat laman sosial media berkenaan Akila. Dari situ dia tersedar bahawa di setiap pos media sosial Akila terdapatnya komen daripada Abdullah, iaitu sejak beberapa bulan lagi. Sebelum hubungan mereka terputus, Aidil mula berasa tidak sedap hati kerana menurut Abdullah dia sudah lama tidak berhubung bersama Akila semenjak dari zaman persekolahan. Aidil memulakan permainan minda bersama Abdullah di mana Aidil memberitahu yang dia masih mahukan Akila kembali. Abdullah yang berasa kurang selesa terdiam dan bertanya kenapa, lalu dijawab dengan tenang oleh Aidil. Selepas penerangan daripada Aidil, Abdullah tidak tahan lagi dan berlaku jujur kepada Aidil bahawa dialah lelaki yang mempunyai hubungan dengan Akila. Sekarang di peringkat akhir piramid Freytag
iaitu resolution, di mana kami menceritakan kesudahan yang berlaku dalam kehidupan Aidil. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Aidil berasa amat terkedu dan terduduk lalu ditinggalkan begitu sahaja oleh Abdullah. Setelah beberapa minggu berlalu, pada suatu malam, dia telah didatangi mimpi yang sama ketika dia waktu kecil dahulu. Dari situ, dia terjaga dari tidurnya dan mulai sedar yang dia sudah biasa ditindas dari kecil lagi. Dia sedar kembali bahawa dia pernah keseorangan dan dia berjaya lalui dugaan sewaktu kecil sehingga sekarang. Dengan segala pahit perih yang dilalui olehnya, Aidil mengambil masa untuk dirinya agar dapat melupakan segala yang telah berlaku dan hanya fokus pada masa hadapannya sahaja. Akhirnya, dengan keikhlasan hati, dia menerima segala perkara yang dilaluinya itu sebagai satu ujian kepada dirinya untuk terus bangkit ke hadapan tanpa menoleh kembali pada masa silam.